لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Baiklah, bermula program kita pada hari ini. Baiklah, selamat pagi semua. Baik, bolehkah kita dapat perhatian daripada audiens kita? Okey, jom kita tengok audiens kita sihat, ceria hari ini, pagi ini. Jom kita tengok tepukan virtual daripada audiens kita. Tepukan virtual, sila tekan stiker virtual anda, stiker tepukan anda. Ya, ada orang sudah raise tangan. Stiker kita. Alright. Okay, baiklah, saya mulakan program dengan sepatah pantun hari ini. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi-tinggi istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua. Selamat pagi dan salam sejahtera yang berusaha Encik Muhammad Fairuz bin Abu, speaker kita pada hari ini yang dialu-alukan pensyarah-pensyarah UMK yang saya hormati juga AJK program dan pelajar UMK serta hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke webinar yang bertemakan adakah pendidikan seksual penting untuk kanak-kanak? Baiklah, saya Warsnawi Siwakumar, pelajar tahun 3 dari Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan selaku moderator majlis program bagi hari ini. Bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Syamhudi bin Hafifudi. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Kepada yang beragama Islam, silakan tangan untuk bacaan doa. Manakala yang bukan beragama Islam, sila menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini dapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih saudara Syamhudi di atas bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, program kita pada hari ini adalah salah satu tugasan assignment bagi subjek keusahawanan sosial yang berteraskan dalam memberi atau melaksanakan aktiviti sosial. Oleh itu, kumpulan kami telah membuat unique alphabet chocolate chip cookies dan telah menjual sebanyak 105 botol dan duit profit hasil jualan kami 100% telah diperuntukkan bagi program kita hari ini. Sebagai tanda berterima kasih, jom kita memberi tepukan virtual kepada ahli kumpulan kami. Sebagai pembukaan, marilah kita sama-sama menonton video berkenaan webinar kita yang telah disediakan oleh AJK Technical. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
ram 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 suri ram ram ram. Suri ram yang darah, aduhai manis wajahmu sayang, geramnya kau buatku rasa. Tinggilah tinggi pulau Purnama, pintu dah kunci, oh rapat-rapat. Sudah lama aku mengidap sayang, malam ini aku mendapat Baiklah, terima kasih atas tayangan video sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, teliti kita melihat tadi betapa bahaya jika kanak-kanak tidak tahu maklumat tentang seksual. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, kini tibalah masanya untuk kita bersama-sama mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh speaker hebat kita, Encik Muhammad Fairuz, bertemakan adakah pendidikan seksual penting untuk kanak-kanak. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan biodata beliau terlebih dahulu. Nama diberi Encik Muhammad Fairuz bin Abu, juga lebih dikenali sebagai Aki Fairuz Al-Jengkawi yang mempunyai pengalaman mengendalikan siri ceramah pencegahan zina sejak tahun 2011. Beliau juga menubuhkan MFA, Smart Training and Consultancy. Bukan sahaja itu, beliau juga hotstar social media. Influencer dengan memiliki 200k follower di social media. Jika tuan-tuan dan puan-puan perasan, beliau berkongsi isu-isu berkaitan pendidikan seksualiti, ketagihan pornografi, parenting, jenayah seksual kanak-kanak dan banyak lagi. Perkongsian beliau akan di-share puluhan kali oleh netizen dan juga diulas di surat khabar juga. Tanpa membuangkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar perkongsian daripada beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang ada pada pagi ini. Ucapan terima kasih kepada saudari moderator yang sangat bersemangat pada pagi ini. Sama baju biru kita. Cuma ada rambut dan saya tak ada rambut. Okey. Dan insya-Allah pagi ni kita akan membincangkan berkaitan dengan pendidikan seks ataupun sex education. Satu benda yang kita selalu polemikkan adalah berkaitan dengan pendidikan seks atau pendidikan seksualiti, berkaitan dengan namanya. Nama pendidikan seks itu sendiri. Sebab apa, dalam word berkenaan, dalam namanya tu ada perkataan seks, okey. Dan kita faham dalam budaya masyarakat kita, terutama di Malaysia, dan bukan masyarakat di Malaysia, termasuklah dalam masyarakat di Asia khususnya ataupun di Timur ni, bila sebut perkataan seks, kita akan nampak seks tu apa. Okay, kita tak nampak seks tu as a gender. Seks itu adalah sexual intercourse yang satu ilmu yang juga patut dipelajari dengan cara yang betul. Tetapi seks yang kita nampak adalah ubat kuat, malam pertama, malam Jumaat. Okay? Yang kita nampak juga adalah ubat tegang, macam-macam lagi. Benda-benda yang berunsur seksual yang berlega dalam masyarakat kita, termasuklah produk-produk yang ada terjual. Jadi sebab itu bila orang dewasa yang mereka mempunyai anak, mereka adalah generasi yang mungkin generasi X ataupun generasi Y yang lahir pada tahun 80 dan sampai 95, saat mereka mendengar cadangan-cadangan untuk melaksanakan pendidikan seks kepada kanak-kanak, kebanyakan mereka ni, maaf cakap, tidak bersetuju. Okey, kerana pada fahaman mereka, pendidikan seks ini nak mengajar kanak-kanak how to have sex, tapi dalam keadaan tak mengandung. Okey, mereka nampak nak melakukan seks ni seolah-olah nak memastikan perzinaan itu ataupun seks bebas itu semakin berleluasa.
Okay. Sebab itu kebanyakan mereka ni ada stigma sebut tentang pendidikan seks. Mereka anggap tak perlu diajar. Sebab nanti lambat laun anak-anak akan tahu juga bila mereka dah besar. Dan inilah kebanyakan jawapan-jawapan ibu ayah ketika zaman dahulu. Dan kalau sahabat hari ini yang generasi Y lahir tahun 80 sampai 95, masa kita kecil dulu itulah keadaan kita. Okey, yang banyaknya pun hanya mencuri-curi belajar tentang subjek ini mungkin daripada bahan bacaan, novel, okey, ataupun ada dulu satu buku yang agak terkenal yang berjudul Permata yang Hilang. Buku ni walaupun dia bercerita berkaitan dengan hubungan seksual, tentang persetubuhan, tetapi fokusnya adalah untuk pasangan berkahwin, suami isteri. Tetapi mana-mana remaja yang mereka ni ada curiosity yang sangat mendalam tentang apa itu hubungan seksual, kadang-kadang mereka terlepas juga membaca buku-buku ini. Dan yang paling biasa kita faham dan kita belajar tentang genitalia, tentang kemaluan ini ketika tingkatan 3 dalam subjek sains bab 4. Inilah waktu yang mana budak-budak lelaki mata dia cerah sangat dalam kelas. Cikgu cakap satu patah, mereka akan ulas 10 patah di belakang. Dan pelajar-pelajar perempuan mukanya akan merah, akan takut, akan malu, terus rasa macam pipi pun dia jadi macam tegang, rasa macam malu sangat nak dengar perkataan-perkataan yang diungkapkan. Jadi itu adalah realiti dalam masyarakat kita bila cerita tentang pendidikan seksualiti yang ada disadurkan dalam subjek sains. Dalam sains ni bukanlah cerita sangat tentang apa itu persetubuhan, jima, dia hanya cerita tentang sperma, tentang ovum, tentang fallopian tube, tentang uterus kan, tentang testikel, tentang hormon, bagaimana testis yang menghasilkan sperma bertemu dengan ovum, jadi zygote, embryo, fetus, bayi. Dia tak adalah terlalu eksplisit punya seksual perkataan-perkataan yang diungkapkan. Tapi yang kita nampak tingkatan 3 ketika tu baru kita didedahkan secara yang kita nampak dalam proses mendidik lah tingkatan 3. Tetapi biasanya walaupun tingkatan 3, sebelum tu lagi kita dah terdedah. Cuma kurang berbanding pada hari ini. Ada juga yang merasakan, dia sebut tentang pendidikan seksualiti ni, dia rasa tak perlu diajar sebab seks itu adalah fitrah bagi manusia. Lambat laun manusia itu akan faham, lambat laun manusia itu akan ada berkeinginan kepada hubungan seksual. Sebab apa? Dia nampak seks itu adalah daripada konteks fizikal. Hubungan kelamin, posisi jima, dia nampak yang itu. Sebab itu, dia tidak memandang pendidikan seksualiti ini pada pandangan yang holistik, yang menyeluruh, yang dia nampak fizikal. That's why dalam montaj pada awal tadi, kalau menurut WHO, World Health Organization, PBB, menyebut dia ada 5 dimensi dalam pendidikan seksualiti. The first is physical. Dalam aspek fizikal inilah yang banyak orang fahami. Sebab itu dia tidak bersifat holistik. Orang nampak seks, lelaki perempuan, faraj zakar, malam pertama, malam Jumaat, dan dilawak-lawakkan bab itu. Dia nampak yang bab fizikal saja. Hubungan berkenaan saja. Ya, sebab itu saya nak beritahu. Bila masyarakat hanya nampak yang itu, maka penentangan ataupun salah faham berkaitan dengan pendidikan seksual itu akan terus berpanjangan. Yang kedua, dalam pendidikan seksualiti yang pentingnya adalah kognitif. Intelek lah, ataupun dari segi bahasa mudahnya otak. Otak. Elemen yang kedua ataupun dimensi yang kedua dalam pendidikan seksualiti. Dan dalam kognitif ni, otak ni sebenarnya kita selalu menganggap kekuatan daripada segi hubungan seksual. Kenapa terlalu banyak alat-alat berkaitan dengan seksual ni terjual? Alat-alat untuk tahan lama, alat-alat untuk menegang payudara, alat-alat untuk ni saya nak cerita realiti dalam masyarakat. Kita ni program tertutup kan? Tak ada cerita kat dalam masuk kat Facebook, kat YouTube, betul tak moderator? Kan? Nak ceritanya ada orang jual produk nak bagi mewangikan vagina, mengetatkan payudara yang saya sebutkan tadi. Produk-produk seperti ni. Sebab apa? Yang mereka nampak, yang saya sebut tadi, fizikal. Kepuasan daripada segi itu dulu. Ya? Dan mereka tak dapat relate kalau orang dewasa memahami pendidikan seks ini adalah seperti yang itu. Bagaimana pula pendidikan seks untuk kanak-kanak? Mereka tak dapat relate. Kenapa perlu diajar? Sebab mereka rasa ini adalah perbincangan orang dewasa saja. Sebenarnya organ seksual yang paling penting pada tubuh badan manusia ni bukan kemaluan. Bukan payudara, bukan punggung, bukan jelingan mata ataupun jelingan mata yang menggoda, bukan. Tetapi kognitif, otak. Kan?
Otak inilah organ seksual yang paling penting pada manusia. Okay? Sebab otak inilah menentukan seseorang itu dia berperilaku yang normal ataupun berperilaku sebagai penjenayah seksual. Okay? Kenapa? Sebab itu kalau kita tengok kognitif ni, kenapa ada manusia yang memandang wanita, sebagai contoh lelaki memandang wanita sebagai objek seks semata-mata. Kenapa ada wanita yang menganggap, okay, kalau you dah berkahwin nanti kena jaga aset. Kenapa ada wanita yang menganggap, okay, kalau lepas melahirkan anak, vagina tu make sure kena ambil produk tu, kena ambil ubat jamu tu, ubat ni sebab kena kembalikan kekekatan ke apa nak panggil? Vagina tu sendiri kan. Susah nak sebut ayat ni. Tapi itulah polemik ataupun stigma dalam masyarakat yang memandang kepuasan kepada perhubungan seksual itu adalah vagina. Sedangkan vagina tu bersifat elastik. Dia boleh terbuka sampai 10 cm bila melahirkan anak dan dia boleh mengecul kembali. Okay, dia bukan hanya sekadar berpantang tetapi dia juga berkaitan dengan apa makanan dan cara kita life kita sendiri. Okay, otak tu sendiri. Kenapa hari ni terlalu banyak perkataan-perkataan jelek yang diungkapkan dalam social media? Kenapa terlalu banyak rape jokes? Kenapa terlalu banyak dirty jokes? Kenapa terlalu banyak double meaning? Kenapa terlalu banyak ads yang menjual produk-produk ubat kuat sangat lucah? Okay, termasuk dalam Instagram. Ada kita punya Insta famous yang kadang-kadang menggunakan anak dia sendiri untuk melariskan produk berkenaan. Disebutlah vagina yang tembam lah segala bagai, laki suka segala bagai. Kita nampak tak bagaimana fikiran masyarakat yang memandang aspek seksual tu adalah fizikal, sedang kognitif tu yang patut ditekankan. Kenapa kognitif masyarakat kita, otak masyarakat kita dalam pendidikan seksualiti ni banyak yang nampak unsur kelucahan dan victim blaming segala bagai? Sebab apa? Banyak termasuknya unsur-unsur pornografi dalam tu. Nak bercakap ni adalah, pornografi ni jangan pernah bertoleransi dengan porn. Bila pornografi dianggap sebagai satu tontonan orang dewasa, tidak ada masalah nak tengok kan, itu dia akan bawa masalah. Okay? Sebab pornografi ni dia bukan sekadar tontonan. Dia kalau tak efek kepada pemikiran, pada frontal cortex, pada dopamin yang dikeluarkan hormon berkenaan, dia tak ada masalah. Tetapi dia akan efek kepada bahagian otak, dan otak ni adalah satu bahagian yang sangat penting dalam pendidikan seksualiti ataupun organ seksual manusia. Dia lecehkan wanita, dan ada pula yang menyebut, siapa suruh pakai macam tu, kau memang layak dirogol. Itu sebenarnya apa yang dalam fikiran mereka, otak mereka, fahaman mereka dalam selama ni. Main bola, bila tengok kelab-kelab MU itu kalah dengan Liverpool 5-0, dah lama lah peminat MU, sorry. Dia sebut, kesian MU kena rogol. Bola nak cerita pasal rogol, apa masalah? Maksud ada pula yang memperkenalkan perkataan-perkataan, contoh hidup ini ibarat dirogol, kalau tak mampu melawan, kita layan je. Ini perkataan-perkataan yang diungkapkan oleh YouTuber muda kat dalam YouTube. Apa tak kena kat sini? Kognitif. Memahami tentang sex education. Kan? Ini meleceh-lecehkan, meremeh-remehkan, baik lelaki, baik perempuan. Sebagai contoh lagi isu Adik Ain yang viral bulan tahun lepas. Yang mana mendakwa gurunya melakukan rape jokes dalam kelas. Mengajar tentang sex harassment, gangguan seksual dalam kelas dalam subjek pendidikan kesihatan. Tetapi menggunakan ayat-ayat yang tidak sepatutnya diungkapkan. Bila bercerita tentang Atta rogol, dibawakan keseksaan, kemudian dikaitkan pula dengan akta kanak-kanak. Maka disebut di situ, kalau nak buat rogol lah 18 tahun ke atas. Kan? Kalau 18 tahun ke bawah ni leceh sikit. Lebih kurang ayat macam tu lah. Dia kalau nak mendidik ni, dia bukan boleh menggunakan ayat-ayat yang seperti itu. Tak boleh. Dia nampak unsur-unsur gurauan, bukan gurauan yang dipanggil ni, unsur-unsur jenaka-jenaka yang tak sepatutnya diungkapkan. Bila you nak educate, kena educate betul-betul. Dengan sangat dalam, yang paling penting kena ada consequences daripada apa yang nak di-elaborate tu. Rogol. Apa itu rogol? Perlakuannya bagaimana? Siapa yang jadi mangsa rogol? Apa sebab jadi mangsa rogol? Apa dia punya hukuman? Apa kesan psikologi kepada mangsa? Kan? Apa yang jadi pada perogol kalau dia tak melakukan, dia tak berubah? Itu cara kalau nak bercerita tentang rogol, bukan dengan jenaka-jenaka yang tak sepatutnya. Akhirnya viral. Okey, saya tak nak cerita yang betul lah, itu dah jadi kes mahkamah, no further action, kemudian ada summon civil. Tetapi bila kes Adik Ain ni,
viral, gambar terpapar dalam Malaysia kini, dalam sidang harian, segala bagai. Ada golongan yang profession perguruan, guru. Ya. Mereka ni sangat sensitif kalau dalam isu-isu yang melibatkan guru. Walaupun guru berkenaan buat salah, tapi tetap rasa cikgu tu betul. Ini siapa-siapa yang bakal jadi guru ke ataupun ada guru kat sini kan. Saya dah sebut, kalau manusia ni sesiapa pun akan buat kesilapan. Cikgu ke, ustaz ke, mereka ni yang faham agama ke, mana-mana agama ke, mereka yang mengajar manusia tentang agama sekalipun, okey, doktor ke, pensyarah ke, selagi mana mereka manusia, mereka akan buat kesilapan. Sebab itu kita jangan, kalau guru buat silap, kita kata jangan. Sebab itu bila ada backup kepada benda yang salah, ada yang komen dia kata, dia tengok gambar Ain dia tak pakai tudung kan. Jadi dia mudah menjadi sasaran kepada netizen. Dan netizen berkenan ada antara mereka guru. Dia kata, kalau aku tengok muka macam ni, aku pun teringin nak rogol. Saya nak cerita kat sini kan. Bayangkan yang tulis adalah guru. Dan guru pula bila diselidiki profil mereka, guru penolong kanan di sekolah. Bayangkan bagaimana selamat tak anak-anak yang dihantar kat sekolah tu. Ini satu benda sebut. Kognitif ni sangat berperanan dan impak. Rosak kognitif, rosaklah masyarakat. Rosaklah sesebuah rumah tangga, pemikiran kanak-kanak dan sebagainya. Okey, dimensi yang ketiga adalah emosi. Okey, dalam konteks emosi ini, untuk kita faham ni, hubungan seksual tu dia bukan hanya sekadar kalau perkahwinan datang tercapak terus melakukan hubungan berkenaan. Dia bukan macam tu. Dia ada elemen emosi tu. Ya, foreplay ataupun kita panggil sebagai mukadimah untuk hubungan seksual, sentuhan, ciuman, berpelukan, kata-kata yang baik. Sebab itu saya selalu sebut saya dapat word ini daripada pakar ONG Dr. Halina Haliza Siraj. Kalau saya ni cerita tentang pendidikan seksualiti, beliau dah cerita benda ni 30 tahun yang lepas lagi. Dia sebutkan hubungan seksual antara suami isteri ni adalah kemuncak kepada komunikasi sepanjang hari. Okey? Bila sebut tentang komunikasi, itu ada elemen emosi kat situ. Bagaimana kita berbincang, bagaimana ungkapan yang diungkapkan, perkataan yang dicakap, yang disebutkan kepada pasangan. Baik komunikasi itu, baiklah hubungan seksual berkenaan. Sebab apa? Menjaga emosi pasangan. Dan dalam konteks emosi ni juga, kita perlu faham kenapa cabul dan rogol tu jenayah. Disebabkan tidak menidakkan faktor emosi mangsa itu sendiri. Dicabul, dianiayai, tanpa rela, without consent. Dan akhirnya saya nak beritahu pada sahabat-sahabat sekalian, inilah benda yang sangat penting untuk difahami berkaitan dengan emosi. Okey, aspek yang keempat adalah sosial dalam pendidikan seksualiti. Aspek sosial ni pergaulan. Kalau dalam Islam, we call it ikhtilat. Bagaimana antara hubungan lelaki dengan lelaki. Ikhtilat ni lelaki dengan perempuan. Begitu juga dalam aspek sosial ni, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ayah dengan anak, kan, kawan-kawan budak-budak sekolah dengan kawan-kawan yang sekolah yang lain, bapa saudara dengan anak saudara, sepupu dengan sepupu. Ini di sini berkaitan dengan sosial tu. Apa dia yang boleh disentuh, apa yang tak boleh disentuh, apa batas-batas yang patut kita jaga. Bukan batas-batas melalui touch fizikal, tetapi melalui social media. Apa yang perlu difahami di situ. Sebab itu nama dia social media. Benda ni sangat penting untuk difahami oleh ibu bapa, how to educate your children. Okey, yang melengkapkan keempat elemen tadi, fizikal, kognitif, emosi, sosial adalah elemen ataupun dimensi spiritual. Sebab itu dalam WHO, bila dia meletakkan sexual education ni, dia tidak menidakkan faktor agama. Okey, faktor pegangan ideologi individu ataupun masyarakat negara berkenaan kepada agama yang mereka anuti. In Islam ada konsep dosa pahala, baik buruk, dan benda ini juga yang difahami oleh sama ada you as a Hindu, Kristian, or Buddha, or Sikh, apa juga agama. Yang mereka ni sangat menjaga daripada segi maruah diri, daripada segi berkaitan dengan diri mereka lah, berkaitan dengan maruah yang saya sebutkan tadi. Kan? Jadi nak tak nak, daripada aspek spiritual ni yang akhirnya membuatkan kita ada batasan-batasan yang tidak boleh kita ikuti.
Kalau kita break the rules, kita mula demand satu-satu benda, dan akhirnya akan ada demand yang lain lagi. Saya nak sebut berkaitan dengan isu LGBT kan. Bila mana di barat mereka telah membawa idea-idea unsur LGBT ni sejak abad yang lepas, pada kurun yang lepas, dekad. Yelah, sekarang abad 21, ya, yang dah bermula pada tahun 1919. Dia apa kurun ke apa saya ni, 1990 ke atas, nampak ledakan tentang LGBT ni. Okay. Maka masyarakat mereka telah menerima dengan sangat baik. Tetapi bila demand itu semakin bertambah, gerakan mereka semakin kuat, mendapat tempat yang sangat dekat dengan masyarakat seluruh dunia, apa jadi? Hingga atlet-atlet transgender boleh memasuki sukan Olimpik baru-baru ini, hingga wanita lelaki bernuka jantina menyertai skuad Olimpik dan dapat emas. Di mana hak kesamarataan kat situ? Bukankah daripada segi aspek fizikal tu tak sama antara lelaki dan perempuan, walaupun dia dah kata dia trans, dia as a woman? Tak boleh. Termasuklah dalam sukan MMA. Seorang askar Amerika, okay, dulu dia lelaki, dia memang fighter, dan lepas tu dia berhenti, dia tukar jantina jadi perempuan, masuk sukan MMA, fight dengan perempuan. Nampak macam ada hak sama rata kat situ. Dia menang lah, kudrat dia lagi kuat. Sebab itu saya nak sebutkan, bila break the rules yang agama tetapkan, ya, ada batas-batas tertentu yang sepatutnya ditutup di situ, tapi akhirnya mereka rasa tak ada masalah atas nama free speech ataupun atas nama hak keselamatan, dan akhirnya sampai tahap macam tu. Termasuklah hari ini kalau di US, ya, ibu ayah anak-anak mereka masa lagi kanak-kanak, mereka ni dah kena melihat kecenderungan anak mereka nak jadi siapa, lelaki ataupun perempuan. Kalau anak dia perempuan, dia kena treat anak dia as a girl. Kalau anak dia adalah lelaki, ya, kalau anak lelaki nak jadi perempuan, dia kena treat sebagai perempuan. Kalau anak dia perempuan nak jadi sebagai lelaki, kena treat them as a boy. Cuba kita bayangkan bagaimana kecelaruan yang berlaku sampai DC Comic yang menghasilkan Superman, Batman, Superman, anak kepada Superman tu sendiri, anak dia sekarang dalam komik, ya, hubungan dengan sama lelaki dengan lelaki. Sangat bercelaru. Dia bukan sekadar itu saja ya. Kalau kita tengok siri Netflix Sex Education, okay, kita boleh nampak betapa bercelarunya mereka punya pemahaman tentang sex education, bila mana everything is okay atas nama sex education. Sebab itu saya nak kaitkan tadi dengan spiritual, supaya bila masyarakat faham ada benda yang boleh, apa yang tak boleh, okay, apa batas-batasnya, halal haram, dosa pahala, at least kita ada guidelines yang jelas. Kita tak naklah terlalu nampak liberal hingga segala-galanya boleh dilakukan atas nama consent. Saya nak cerita, dulu di Amerika Syarikat ada satu isu yang besar kepada bekas Presiden Hillary Clinton, yang mana ada skandal dengan Monica Lewinsky. Generasi-generasi yang 30-an mungkin tahu tentang isu ni sebab dia isu yang besar. Sebelum George W. Bush jadi Presiden, Bill Clinton dulu. Isteri dia Hillary Clinton yang sentiasa kalah dalam pemilihan Presiden. Okey, dengan skandal Monica Lewinsky ni, Monica ni dia tak ada nak melenting. Sebab apa? Dia ada consent ketika tu. Sebab dia rasa hubungan dengan Bill Clinton adalah hubungan yang tak ada masalah, dan dia mengakui. Tetapi tahun ini Monica Lewinsky mengeluarkan statement, walaupun ketika itu ada consent, tetapi ada consent yang dia tak rela. Macam mana tu? Setelah 20 tahun hubungan itu berlaku, baru kata tidak ada rela, tak ada persetujuan dalam hubungan berkenaan. Sebab itu saya nak sebutkan, consent ni adalah idea-idea yang boleh kata agak rapuh di situ. Walaupun ia boleh terpakai dalam beberapa keadaan, tetapi akhirnya dia akan menimbulkan rasa salah faham yang berpanjangan. Jadi, nak tak nak, apa yang Tuhan tetapkan, ikuti. Apa yang kita fahami daripada orang-orang yang bercerita tentang agama, mereka cerita tentang diri kita, tentang maruah diri, apa yang baik kita ambil dan kita kena praktikkan lah. Okay?
Itu sedikit yang saya nak sentuh berkaitan dengan daripada segi stigma-stigma tadi. Bila mereka nampak betapa holistiknya sex education ini, barulah mereka akan tahu, oh itu punya. Tetapi siapa yang sudi memberi masa, ruang, nak dengar apa yang saya sampaikan ni? Orang nak dengar tentang unsur-unsur yang sensasi saja dalam sex education, dalam pendidikan sexuality. Okay? Tetapi fakta ataupun realitinya ramai yang rasa dengar tapi akhirnya masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Okay. Dia jadi macam orang, dia macam masih lagi ada something block dalam mereka. Kalau kat sini ada Twitter, kat Twitter adalah satu medium yang sangat terbuka membincangkan tentang sex education. Sebab dia diisi oleh orang-orang yang muda. Tapi kalau kat Facebook, Masya Allah, sangat sukar untuk menembusi. Tetapi saya bermula daripada Facebook dulu. Saya dah bercerita tentang sex education ni pada 2017. Okay, sebab itu saya berani menulis, mengupas isu-isu sebab saya dah dapat grooming ramai ibu-ibu, lelaki-lelaki untuk follow saya dan faham apa itu sex education sebenar. Daripada berbelas orang saja yang follow, hari ini dah lebih kurang 160,000 kat dalam Facebook, kat Twitter pun 130 lebih ribu kan. Video-video ada saya sumbang ke dalam channel ML Studio. Sebab kita nak fahamkan ibu ayah pada hari ini untuk mereka ni jangan lagi mengulangi kesilapan yang sama oleh generasi yang sebelum ni. Okay, apa jadi bila zaman dahulu anak-anak tak dididik tentang private part, tanya soalan tentang apa itu seks, kena marah. Kat sini, mana-mana generasi yang tahun 98, 99 mereka adalah remaja ataupun sekolah rendah 10 tahun, 11, 12, confirm ketika tahun itu terlalu banyak perkataan liwat yang kita dengar kat TV, kat surat khabar. Kan? Apa namanya? Kes yang melibatkan mantan Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Liwat. Kita yang masa tu sekolah, apa benda liwat ni? Perkataan tu mungkin baru kita dengar. Lepas tu kita tengok, ya Allah, hubungan liwat ni laki dengan laki, macam mana dia buat? Masa tu kita terfikir kan perkataan-perkataan tu. Tapi akhirnya ungkap ataupun perkataan-perkataan tu kita faham sendiri dengan kawan-kawan. Ibu ayah tidak menjadikan momen ketiga itu untuk educate anak-anak. Sebab mereka pun tak tahu nak cerita macam mana. Kalau kita tanya, kita kena marah. Kan? Kita pun dah faham. The pattern bapak-bapak generasi boomers ataupun generasi silence ni, bapak-bapak jarang bercakap. Bila dia bercakap memang sangat pedih. Kan? Ibu-ibu yang mana suri rumah kadang-kadang ada yang kuat bercakap, kadang-kadang ada juga yang diam saja. Saya itu adalah pola masyarakat ketika itu. Saya anak-anak generasi Felda. Ibu ayah saya begitu. Tuan-puan pun mungkin mak ayah ada yang seperti itu. Yang berpendidikan sekalipun belum tentu selesa nak berbicara tentang topik-topik seperti ini. Tak berani. Takut. Ya. Dan ada lagi satu stigma yang disebutkan. Mereka takut kalau cerita pada budak-budak tentang sexuality ni, mereka takut budak tu akan explore more. Budak tu akan cari lebih lagi. Sebenarnya tak tepat. Okay. Bila parents berani untuk bercerita tentang pendidikan sexuality tentang anak, selesa nak berbicara tentang macam mana awak ni boleh lahir. Okay. Macam mana ibu melahirkan anak. Kenapa ibu boleh keluar darah haid. Selesa nak berbincang benda tu, dia akan timbulkan trust antara ibu ayah dan anak. Trust. Trust ini yang penting. Bila ada trust, anak-anak ini akan percaya ibu ayah dia boleh diajak berbincang, berbual dalam apa jua topik. Apa jua topik. Tapi selama ni, kita nak cari ceritanya dengan mak ayah kita, bukan semua topik kita boleh berbincang dengan mak ayah kita. Tapi kalau kita generasi yang baru tolong dalam isu macam ni, berbual dengan anak, berbincang, sembang, berkomunikasi. Kita dengan mak ayah kita kadang-kadang dalam topik politik pun bergaduh. Kan? Jadi kita cuba mengelak untuk berbincang. Apatah lagi topik-topik seks ni. Lagilah mak ayah kita akan blok awal. Jadi kita kena ubah benda tu. Okay? Dan ada lagi stigma yang lain nak sebutkan tentang pendidikan sexuality. Mereka rasa lembu kambing tak ada siapa ajar pun, elok je beranak. Dia nak kaitkan lembu kambing dengan manusia. Kan, itulah aku. Ya?
Ada juga yang kata nanti kalau kita implement pendidikan seksualiti ni, nanti budak-budak cepat akil balik. Come on lah. Ya. Budak-budak hari ni memang cepat akil balik. Budak lelaki 9 tahun dah ada akil balik. Kenapa? Pendedahan tentang kandungan seksual ni terlalu banyak pada hari ini. Bermula mereka mengenali gadget ni, tanpa pantauan, tanpa kawalan, di situlah mereka belajar banyak perkara. Hari ni, saya ceramah bukan sekadar dengan orang dewasa, tapi dengan budak-budak sekolah rendah. Saat saya bertanya siapa pernah tengok Squid Game, ramai yang beritahu, saya uncle, saya cik botak saya pernah tengok, dia kata kan. Okay, fine. Okay, saya tanya soalan seterusnya. Siapa yang pernah tengok Squid Game tapi dia tengok sikit-sikit dia tengok masa main dia. Koko aku, Shisha Smida semua tu kan. Saya tanya mereka. Lepas tu ada saya. Lepas tu saya tanya lagi siapa yang tengok episod pertama dia sampai episod 9 full. Saya seronok. Dan saya tanya pula, ada tak adegan-adegan yang tak sepatutnya awak tengok? Lepas tu mereka kata ada. Itu adegan dalam tandas dia kata. Budak darjah 1. Cuba kita bayangkan. Ya. Kalau dulu kita ni generasi yang mungkin membaca, memahami unsur-unsur seksual tu pada novel-novel, tulisan-tulisan. Tetapi anak hari ni tengok terus daripada darjah 1. Adegan-adegan yang pornografi. Walaupun tak nampak genital, zakar ataupun faraj ke situ, tetapi dia dah ada unsur-unsur soft pornografi yang memaparkan benda-benda tak sepatutnya. Kita bayangkan anak-anak daripada awal. Ya. Ada ibu ayah yang rasa tak patut dia ajar tentang anak, tapi anak dia dibenarkan menggunakan gadget dengan sangat lama hingga rasa ingin tahu anak membawa mereka kepada benda-benda yang seperti itu. Kesian. Anak 7 tahun tanya, mak, seks tu apa? Ataupun, mak, kenapa mak boleh keluar darah haid? Kau kecil lagi kak, nanti dah besar kau tahu lah. Kalau yang tanya tu anak perempuan umur 7 tahun, dia tak sedar ke budak perempuan ada 9 tahun dah keluar darah haid? Kenapa nak menidakkan kematangan anak-anak? Bila anak tu bertanya, kita kena anggap Tuhan bagi ilham pada anak untuk rujuk orang yang tepat. Mak bapak dia. Sebab ada trust tu anak tanya engkau. Tetapi kalau kita kata dah besar nanti kau tahu, wassalamualaikum. Ini bukan tahun 2000. Ini bukan tahun yang Nokia 3310. Ini tahun iPhone 13. Ini zaman teknologi yang sangat pesat, yang sangat mudah untuk mendapatkan maklumat. Baik buruk, baik jahat dan maklumat yang elok. Jadi nak, ya, pendidikan seksualiti ini bukan satu pilihan tetapi satu keperluan pada hari ini. Ingat, mark my word. Okay, bukan satu keperluan tapi bukan satu pilihan tapi satu keperluan. Nah, sekarang ni kita pendekkan cerita sebab dah 40 minit dah aku membebel tentang ni. Okay, dipendekkan cerita. Kat sekolah budak-budak diajar ke tak? Sebab bila ada isu yang melibatkan bayi kena buang, dapatan data tentang anak luar nikah yang lahir kat Malaysia hampir 500,000 juta dan tempoh 10 tahun 2005 sampai 2015. Orang akan bising, sudah sampai masanya pendidikan seks ni dipraktikkan di sekolah, diamalkan di sekolah. Okey, ada ke tak subjek ni? Jawapannya tak ada. Tak ada. Yang ada subjek pendidikan seksualiti yang merentas kurikulum. Apa maksud dia? Dia tak ada diajar dalam satu subjek saja, tapi diajar dalam sains, dalam pendidikan Islam, dalam subjek moral, dalam subjek pendidikan kesihatan. Itu dipanggil sebagai merentas kurikulum. Dia ada dalam sub-topik berkenaan. Seawal darjah 1 dalam pendidikan kesihatan, anak-anak diajar tentang private part. Anggota badan, hotspot pada tubuh badan, darjah 1. Okay. Darjah 3 dalam subjek kafar. Okay. Anak-anak diajar tentang hadas besar. Apa hadas besar ni? Kalau hadas kecil, wuduk lah. Ya, kita nak solat, ambil wuduk. Kita ambil air semayang. Tapi kalau hadas besar, kena mandi wajib. Kenapa orang kena mandi wajib? Keluar darah haid. Okay? Keluar air mani. Persetubuhan. Mayat. Orang mati. Keluar darah nifas, wiladah. Kan? Kat situ ada persetubuhan. Ada keluar air mani, keluar darah haid. Yang sampaikan ni ustaz dan ustazah kepada budak berapa tahun? 9 tahun. Budak daripada darjah 3 dah diajar tentang benda ni.
subjek berkaitan dengan pembiakan dalam subjek sains. Okey. Dalam subjek sains daripada darjah 1 dah diajar tentang konsep pembiakan. Ada lelaki, perempuan, anak-anak, darjah 2 begitu. Darjah 4 dah diajar tentang sperma dan ovum. Kita dulu lambat. Tapi sekarang awal. Saya nak beritahu, dalam silibus ada yang saya tak setuju, terlalu cepat tambah-tambah subjek matematik. Ya Allah, azab anak-anak kita. Matematik. Dalam subjek apa lagi? Bahasa Melayu. Terlalu advance gila-gila. Tapi dalam tuntutan semasa berkaitan dengan sex education, dia tidak ada yang advance. Memang budak-budak perlu diajar seawal mungkin. Dan bila darjah 1 belajar tentang private part, sebenarnya dah terlambat. Dia patut belajar sebelum tu lagi. Sebab hari ni bila saya berbicara tentang topik ni, ibu ayah mengadu, termasuklah orang yang dewasa mengadu, masa mereka kanak-kanak dulu, 4 tahun, 5 tahun, mereka dah kena cabul dulu. Kat rumah pengasuh, kat taman permainan, pergi kedai. Kalau darjah 1 baru nak diajar oleh guru, dah terlambat. Sebab itu dia perlu bermula daripada rumah. Mak ayah tu cikgu pertama anak-anak untuk educate anak dia tentang sex education, bukan cikgu. Okay? Kalau cikgu ajar, dia ada kekangan pula. Kekangan dia adalah bagaimana cikgu nak memurnikan perkataan yang nak diungkapkan supaya anak-anak ni tak dengar perkataan terlucah, tak rasa satu ancaman, tak jadi macam kes adik Ain tadi. Guru-guru perlu diberi latihan, perlu latihan, kursus yang mencukupi untuk menyampaikan topik-topik seperti ini. Sebab dalam kelas tu, kalau ada 30 orang pelajar, bukan semua orang budak-budak yang naif. Ada budak kat situ yang ada orang pernah menyentuh kemaluan dia. Ada orang juga yang suruh dia melakukan oral sex, melakukan masturbation kepada kemaluan lelaki lain. Mungkin boleh ada. Ada budak-budak kat situ pernah melihat mak bapak dia bersetubuh depan mata. Ada budak-budak kat situ dah terjebak dengan pornografi pada tadika. Bagaimana cikgu nak standardize perkataan, ungkapan, ayat untuk bercerita tentang benda ni, sedangkan pelajar-pelajarnya semua berbeza latar belakang dan juga pengalaman. That's why individu yang layak untuk menyampaikan adalah mak bapak dekat rumah. Tapi berapa ramai mak bapak yang peduli tentang benda ni? Jalanan kita panjang lagi sebenarnya. Ya, masih ramai mak bapak yang sangat takut nak bercerita pada anak tentang pendidikan seksualiti. Sebab apa? Step pertama lagi dah salah. Apa step pertama? Memberikan nama yang selayaknya kepada kemaluan anak. Apa nama yang masih kita lagi pegang? Burung, belalai, apa lagi? Perkataan-perkataan yang terung, timun, kalau perempuan flower, bunga, rama-rama. Tu Syami kata burung. Kan? Ini perkataan-perkataan yang kita dah dengar dulu lagi sebab kita diajar macam tu. Saya nak beritahu, treat anak kita ni untuk faham tentang anggota badan dia ni. Ya, seperti mana kita treat mengajar anak-anak ni tentang anggota badan yang lain. Dulu kita masa anak kecil, ni yang mana dah berkahwin dan yang bakal berkahwin nanti. Kita juga masa dulu kecil, kita belajar tentang mata, tentang tangan. Dengan lagu, mak tanya pada budak kecil, mana mata, kita pun tunjuk. Where is your mouth? Where is your hand? Kita akan happy bila anak tu tahu. Sebenarnya masa ni, kita tak ada pun kata, this is hand, this is ear, this is, nak tunjuk, hair, this is head, kan? Kita tak ajar macam tu, tetapi kita ungkapkan perkataan itu. Itu cara belajar yang betul. Pegang tangan anak, anak pun sentuh. Tangan anak Abi ni, tangan anak ayah ni, daddy ni. Oh, lembutnya tangan nak cium. Wanginya tangan dia. Itu cara mengajar budak mengenali tubuh badan. Cantiknya mata kakak, bulu mata lentik. Jadi budak tahu tentang anggota badan dia. Tetapi kemaluan, genital dia, kenapa tak disebut zakar? Kenapa tak disebut penis? Kenapa bukan vagina? Kenapa bukan faraj? Kenapa masih lagi nak sebut burung? Burung abang menegang. Kan tak sedap dengar. Kakak malu nampak flower. Kakak butterfly tu kakak. Tutup kakak malu-malu. What the heck? Yeah. Kenapa nak kena cerita flower tentang
dia jadi timbul awkward tau bila kita nak berbicara benda ni, sedang nama dia bukan nama yang itu. That's why kita kena faham, letakkan street kepada nama yang sepatutnya diberikan. Zakar ataupun penis, faraj ataupun vagina. Kenapa nak beri benda macam ni? Sebab darjah 1 dalam silibus pendidikan kesihatan dan sains tu, itulah nama-nama yang diajar pada anak-anak kita. Itu satu. Yang kedua, bila memberi nama dengan nama yang standardized seperti itu, ibu ayah akan lebih selesa nak bercakap, nak berbicara. At least anak tak nampak kemaluan dia adalah anggota yang asing pada tubuh badan. Ada tangan, ada kaki, tetapi di situ burung, di situ bunga. Kan dia nampak macam anggota badan yang terasing daripada anggota badan yang lain. That's why nama dia pun kena nama yang betul. Saya okey je kalau nak guna nama-nama setempat. Nama-nama berasaskan bahasa Tamil ke, Malayalam ke, bahasa Hokkien ke, Cantonese ke, Mandarin. Ada nama-nama tertentu. It's okay. Tetapi jangan guna nama-nama objek, nama-nama makanan yang merujuk kepada kemaluan. Inilah, word-word ni lah yang idea kepada double meaning punya perkataan pada hari ini. Sebut burung, orang nampak benda tu. Sebut batang, nampak tentang kemaluan. Sebut apam, makanan ni, apam, karipap, nampak kemaluan. Sebut nasi lemak, nampak payudara perempuan. Nampak tak betapa jelek dan buruknya perkataan-perkataan ni hingga mewujudkan double meaning berkenaan. Tak betul. Ya. So bila kita straight dengan perkataan yang sepatutnya mudah untuk bersembang, berbincang dengan anak-anak. Okay. Dan selepas pada tu, dia barulah boleh ajar. Jadi dia kat sini, dia informal punya cara mendidik tu mudah dengan cara memperkenalkan kepada anak tentang kemaluan itu. Dan selepas pada tu ajar anak tentang malu. Ya, berkaitan dengan bila anak tu kita siapkan mungkin setahun pakai pampers, anak-anak lelaki tu kan, anak perempuan, cepat-cepat tutup. Malulah abang ni, nampak teenage dia ni, tiba-tiba tegang kan, tutup. Itu kita nak memudahkan, nak selesa bercakap. Anak perempuan, malulah mama tengok awak kakak ni kan, nampak faraj tutup dengan pampers. Cakap, bersembang. Bila kita cakap tu, kita pun rasa selesa. Ya. Dan selepas pada tu, anak-anak ni, bila mereka dah besar sedikit, dah faham kita punya arahan, ya, dah faham tentang tubuh badan, dah boleh berfikir. Dia tak ada dah se-advance budak-budak yang 7 tahun ke atas, tetapi mereka dah faham. Kakak pergi makan, kakak mandi. Masa ni lah ajar mereka tentang private part. Kan? Macam mana nak ajar private part? Ni mudah. Ada ketika, ya, ketika waktu kita nak hantar pergi tadika ke kan, ataupun masa siapkan dia ke mandi dia, ataupun masa tengah seronok-seronok dengan nak contoh kita geletik kan. Kita kan suka main dengan anak-anak yang kecil kan, kita geletik ketiak dia, kita pergi ketiak dia, kita pun tiup kan, anak pun geli. Bagi tapak kaki dia pun kita geletik kan. Masa ni pun boleh kaitkan juga dengan private part. Kak, adik apa tu, baby rasa kita panggil apa, kakak ke apa kan. Kita panggil lah kan kakak untuk anak perempuan. Kakak rasa geli tak? Geli. Tapi kakak tahu tak, kalau kat badan kita ni, kat ketiak memang geli. Tapi kalau ada orang sentuh anggota badan yang lain tu kakak akan rasa tak selesa, kakak rasa takut tau. Masuk anak daripada gelak-gelak tadi, kita apa dia mama? Pertama ni kat sini kakak dah ada kita ni. Dah ada kita, jangan bagi siapa-siapa sentuh tau. Kan? Papa tak boleh pegang, atuk tak boleh, cikgu, kawan-kawan tak boleh nak sentuh benda tu. Kan? Sebab dia benda yang salah. Lepas tu punggung kakak pun kalau orang sentuh pun tak boleh kan. Kakak punya kemaluan kakak pun tak boleh. Jadi dia sebenarnya ungkapan yang mudah-mudah saja yang boleh nak cerita pada anak-anak. Lepas tu kita kukuhkan lagi. Hantar anak tadika, balik sekolah tanya, macam mana hari ni sekolah? Okey tak? Macam mana kawan-kawan? Kawan-kawan okey tak hari ni? Budak-budak perempuan suka bercerita. Tapi budak lelaki susah sikit nak cakap lah. Tapi kita boleh mereka ni nak dapatkan cerita mereka, perkongsian mereka, boleh tanya macam mana sekolah hari ni, macam mana kawan-kawan. Tadi kalau anak tadika pagi sampai tengah hari, tanya pula, tadi tengah hari mandi macam mana dengan kawan-kawan. Sebab ada tadika, mak cakap, ada tadika yang dia tak pandang berat benda ni. Kadang-kadang dia bagi budak-budak ni bogel mandi beramai-ramai, 3 orang budak lelaki, lepas tu budak perempuan sama. Benda ni pun satu benda perlu ditekankan. Kita tak nak budak-budak ni ada normalize lah melihat anggota badan budak-budak lain kemaluan-kemaluan ni. Dia seboleh mungkin asingkan.
Sebab kita tak nak cemarkan anak-anak yang kecil. Jadi dia rasa nampak benda-benda yang biasa saja. Jadi lepas balik sekolah tanya lah, macam mana mandi tadi. Lepas tu kan, ada tak kawan-kawan kat sekolah tu yang jenis suka-suka sangat sentuh-sentuh kan? Ada tak? Kita boleh tanya macam tu. Anak-anak kat rumah pengasuh pun boleh tanya macam tu. Kat rumah pengasuh siapa yang ada? Ada suami dia, ada uncle kan. Lepas tu ada anak dia pun ada kat situ kan. Dia orang buat apa kat rumah? Tanya. Sebab kadang-kadang kes pencabulan ni juga berlaku kat rumah pengasuh. Tahun 2019 ada budak darjah 6, dia rogol seorang budak perempuan kat rumah dia. Mak dia pengasuh. Dia rogol budak tu 4 kali. 3 kali. Budak tu umur baru 4 tahun. Kesian. Okay. Walaupun mak dia pengasuh ni bukan depan mata dia tengok budak tu manjang. Kadang-kadang dia kat dapur, kadang-kadang masak, jaga budak-budak yang lain. Tahu macam mana budak-budak darjah 6 ni boleh melakukan perkara berkenaan. Ni bukan cabul, ni dah sampai rogol, bukan raba, bukan masukkan jari pada vagina budak tu. No. Zakar dia dah masukkan ke dalam faraj budak berkenaan. Budak 4 tahun. Budak ni setelah 3 kali berlaku dan nampak perubahan dia, barulah mak ayah dia sedar dan mak ayah dia tanya kan, buat medical check up, baru tahu ada penetration berlaku kat situ. Dan jadi kes polis lah. Tapi kita sebenarnya kita kena prevention, kita kena prevent, kita kena make sure kena ada langkah pencegahan dulu sebelum kita lalui saat-saat yang menyakitkan seperti itu. Kesian anak-anak. Ya. Yeah. So ajar tentang private part kan, ajar apa itu sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, sentuhan tak selesa. Apa yang dia rasa kalau ada orang sentuh dia tak selesa, rasa berdebar, rasa macam ni tak betul ni kan, rasa macam badan macam menggeletar, rasa tak tahu nak buat apa, kena ajar. Seperti mana kita ajar anak-anak memahami apa benda yang bahaya yang tak boleh disentuh. Macam contoh pisau, jangan, pisau tu tajam. Sampai budak tu faham lah benda tu. Kan? Masa kita kecil, mesti ada pesanan mak ayah kita yang kita ingat sampai sekarang. Contoh, jangan duduk atas bantal, nanti bontot kau bisul. Sampai sekarang kita tak buat. Sebab mak kita selalu ulang. Padahal tak bisul pun. Jangan menerak tu kaki terangkat-rangkat, nanti mak mati. Ini orang Melayu suka cakap macam tu kan. Mak kita hidup sampai sekarang, Alhamdulillah. Tapi kita ingat pesanan tu, masuklah pesanan-pesanan tentang private part, sentuhan selamat. Kena selalu ingatkan supaya anak ni faham, hadam. Ulang-ulang. Ini masa anak fasa 7 tahun ke bawah. Ajar. How to react. Jerit. Tak kuat. Lari, selamatkan diri. Then tell someone. Yang menyebabkan perlakuan ni boleh berlaku hatta wa imma dalam tandas awam sekalipun, dalam dalam kedai runcit sekalipun. Kes di Rawang tahun 2019, seorang budak kena cabul kat dalam kedai runcit kan. Sebab apa? Budak tu tak tahu how to respond, how to react. Tak tahu nak buat apa. Jerit. Dia perlu ada spontaneous seperti itu. Seperti mana pesanan-pesanan yang kita ingat tadi. Kena ajar. Jerit, lari, bagi tahu. Nak lagi okey, ajar anak hantar ke kelas-kelas seni mempertahankan diri pun okey juga. Supaya anak ni ada kekuatan sedikit bila dia menghadapi situasi yang seperti itu. Okey, itu asas ni. Dan kemudian ada ketika anak-anak ni dia dah mula faham, 5-6 tahun, kalau ikut kajian psikologi, kanak-kanak ni dia amat tertarik dengan tubuh badan ataupun perbezaan jantina. Dia nampak perempuan tak sama dengan dia, lelaki tak sama dengan dia. Ketika ni lah budak-budak lelaki akan sentuh dia punya zakar tak henti-henti, seluk tangan kat seluar lah. Saya nak cerita, kenapa budak lelaki bertindak seperti ini? Sebab dulu anak-anak ni dia pakai pampers. Bila pakai pampers, pelanggaran antara zakar dengan pampers tu jarang berlaku. Tetapi ketika itu anak-anak dah berlaku erection, dah ada ketegangan zakar. Then selepas dia dah off pampers, dia tak pakai lampin, pakai buai berkenaan, dia pakai seluar, akan berlaku geseran zakar dia kepada seluar dia. Dia rasa tak selesa, sebab itu dia masa tu baru sedar, dia nampak kemaluan dia dah menegang lah. Itu yang dia belik-belik, dia sentuh-sentuh tu. Itu pelakuan yang normal. Sebab itu saya cadangkan selalu pada mak ayah, ajak anak pakai seluar dalam. Okay? Berkaitan juga, sex education ni termasuklah juga dalam rumah adab-adab untuk mandi macam mana. Nak mandi tutup pintu tandas.
Okay, pakaian tu perlu ditanggali mana, towel tu gantung kat mana, supaya anak-anak ni tak adalah balik kampung, lepas mandi tu, towel tak ambil, dibogel-bogel keluar sampai ke ruang tamu nak masuk dalam bilik. Benda ni asas. Lepas tu anak lelaki ajar macam mana nak kencing, ini pun pendidikan seksualiti. Takkanlah masuk situ nampak mangkuk jamban, berdiri kencing, habis bersepah air kencing dia kat situ. Ajar cara nak kencing macam mana. Anak perempuan macam mana cara nak membersihkan. Anak perempuan, ni penting. Ajar anak perempuan, bahagian alat sulit dia tu bukan hanya ada vagina kat situ, tetapi ada lubang kencing. Sebab banyak kekeliruan wanita ataupun kanak-kanak ataupun remaja saya jumpa, mereka ingat kencing keluar daripada vagina. Sedangkan vagina tempat keluar darah haid, tempat baby lahir. Kencing tak keluar situ. Kencing dia antara vagina, klitoris, okay? Tengah-tengah tu ada urethra, lubang kencing. Dia kencing keluar dari situ. Kena. Walaupun anak tak tanya, tapi ada sampai saatnya anak perlu tahu. Supaya tak adalah anak ni ingat kencing keluar pada vagina, baby berlahirkan keluar pada bontot, punggung. Kita kan dulu ingat macam tu. Yang kita ingat kahwin dalam cerita, pegang-pegang tangan, kemudian mengandung. Oh, mengandung pegang tangan rupanya. Kesian kita tak tahu dulu kan. Rupanya hubungan seksual itu sendiri. Ajar anak. Ajar mereka. Okay, dan saya sedikit tips dah 1 minit lagi sebelum pukul 10 ni. Ya. Bila anak-anak bertanya soalan, jangan takut. Jangan takut, jangan pas pada suami, jangan pura-pura tidur, jangan mengelak untuk jawab. Jangan pura-pura tak dengar kan. Pas anak tanya dulu, dengar kat mana perkataan tu. Kalau anak tu tak pernah tanya, jangan marah kakak. Oh, terima kasihlah kakak tanya mama. Kakak tahu tak, kakak kat luar ada budak-budak, bila dia dengar perkataan ni, dia tak tanya pada mak ayah dia, dia tanya kat Google. Bila dia search Google, kakak macam-macam benda tak elok dia jumpa. Dia jumpa orang tak pakai baju lah apa semua. Cerita kat anak. Dengan penuh intonasinya kan. Dengan penuh rasa keyakinan. Simple. Dan bila nak cerita tentang seks, jangan cerita tahu apa itu seks. Kan? Cerita dulu tentang, kakak ingat tak selama ni mama ajar tentang sentuhan selamat. Tentang private part. Cuba mau kakak ingat balik, ulang balik kat mama, apa itu private part. Anak pun kata, apa tu dada, tangan semua kan. Ni dada, punggung, peha, mulut. Orang tak boleh sentuh. Okey, cakap dia. Okey, kakak tahu tak, apa nama seks ni? Ya, dia bukan sekadar, dia bukan menyentuh dada tau, tapi pelakuan yang melibatkan kemaluan, zakar dan juga faraj. Kan? Anak ni dia tak dengar pun ada unsur-unsur lucah kat situ, sebab itulah nama yang kita ajar, zakar dengan faraj. Cuba kalau kita sebut poen ke pepek ke kat situ, anak dengar pun tak selesa, kita nak cakap pun tak selesa. Kan? Jadi kita simple, ikut kefahaman anak 7 tahun, mungkin saat itu melibatkan kemaluan, zakar dan juga faraj. Tapi anak yang dah umur 9 tahun dah diajar tentang apa itu sperma, apa itu ovum kan. Mungkin dah perlu didetailkan lagi. Hubungan seksual adalah pelakuan bila mana zakar lelaki dimasukkan ke dalam faraj perempuan. Kita dengar pun bila saya cakap ni, kita tak rasa benda tu lucah sebab kita guna term yang klinikal yang betul. Tetapi nak tegang pada budak, jangan berhenti setakat tu je. Sambung lagi, kakak tahu tak? Sebenarnya bukan manusia saja yang membiak dengan cara macam ni, tetapi haiwan. Haiwan nama dia bukan hubungan seksual tapi mengawan. Kucing, kakak pernah tahu tak kucing mengawan? Tengok kat Animal Planet ke, kat Net Jowal kat tepi sekolah ke, apa berlaku? Oh, jantan dia duduk kat belakang betina, lepas tu dia masukkan kemaluan dia kat dalam kemaluan kucing betina. Kan? Lembu macam tu, kucing macam tu, tetapi dia haiwan. Dia tak ada akal, ikut suka dia lah nak buat kat mana pun. Tapi manusia ni dia ada akal. Kita ada agama kan. Penalah jaga, takkanlah kita tepi-tepi jalan nak buat benda macam tu kan. Malulah. Maka Tuhan tetapkan kalau nak buat hubungan seksual perlu berkahwin lelaki dan perempuan. Sambung lagi cerita. Kita nak bersilat dengan anak nak bercerita benda ni. Dia bukan sekadar cerita setakat itu saja. Kena cerita lagi. Kalau benda tu tak dikawal, tak dijaga, apa berlaku? Ada budak-budak terlibat dengan zina pada usia masih lagi kecil. Sampai melahirkan anak-anak luar nikah, kesian mereka. Ada bayi yang dibuang. Nampak tak cara nak menjelaskan? Bukan sekadar kita boleh jawab apa itu seks. Kalau tanya tentang liwat pun kita boleh jawab. Tentang kondom pun kita boleh jawab. Kita boleh jawab. Asal ada asas permulaan kepada perbualan. Dan lepas pada tu settle, senang kita nak cerita. Walaupun kita tak pernah terfikir suatu hari nanti kita kena cerita benda tu.
Kan? Kita tak tahu nak cakap. Jadi tolong sahabat-sahabat sekalian jangan sub ya guru untuk mengajar anak ni kepada cikgu-cikgu di sekolah. Walaupun tugas cikgu tetapi tugas kita mak ayah didik anak rumah. Yang kedua, kalau tak nak cerita, lambat laun anak akan tahu. Dan anak akan tahu tu bukan daripada benda yang betul tetapi daripada pornografi, pada kawan-kawan dia, dan paling saya takut yang ajar tu adalah sexual predator yang mengajar dia. Dan bila sexual predator, pedofilia ajar habis lah. Dia akan grooming kau-kau budak tu hingga budak tu sendiri rasa seronok dan ketagih kepada benda berkenaan. Saya harap perkongsian pada hari ini bermanfaat. Okay, sebenarnya nak cerita tentang benda ni panjang sangat. Belum kupas tentang ketagihan pornografi, tentang macam mana orang boleh jadi pedofilia, tentang victim blaming. Banyak, ini baru asas ni, sejam ni cerita. Ya, terima kasih pada pihak penganjur yang menjemput. Okay, mungkin ada soalan lah. InsyaAllah kita boleh jawab. Saya serah pada saudari moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih Encik Muhammad Fairuz atas perkongsian sebentar tadi. Diharapkan dengan input daripada penceramah dapat dimanfaatkan kepada semua. Baiklah, kita membuka kepada sesi soal jawab untuk semua. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bertanya secara lisan dengan membuka mic atau menulis soalan di ruangan chat. Dah faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bagi Encik Akhi? Boleh. Akhi tu maksudnya bro, brother. Encik brother. Encik brother. Encik Akhi, saya dah tanya. Masa kita awal-awal didik budak-budak kan, berkenaan dengan anggota-anggota kemaluan tu. Right. Masa diorang meningkat dewasa, diorang akan curious nak tahu benda tu dengan lebih lanjut, dan maybe diorang akan terfikir sampai macam mana perlakuan seks tu boleh terjadi dan macam mana secara praktikalnya kan. Yeah. Jadi macam mana kita sebagai masyarakat ataupun orang-orang yang rapat dengan individu macam tu nak biarkan kanak-kanak ni ataupun remaja-remaja yang makin meningkat dewasa ni untuk tidak terlalu terpesong sampai ke terlayan pornografi, and sometimes yang dekat website yang macam pirated punya kan, ada iklan-iklan macam ubat kuat lah, tisu magic lah, sampai diorang tak bagi nak terpesong sampai ke situ, and diorang akan melekat benda-benda tu. Macam mana kita nak prevent supaya dia tak terpesong jauh? Satu benda kita nampak kata kunci kepada pendidikan anak-anak adalah berbual, berkomunikasi. Okay. Sebenarnya bila kita nak bercerita tentang anak-anak ni, dia tak adalah sampai tahap kita kena cerita in detail jimat tu berlaku macam mana. Kan? Sebab apa keperluan anak kita untuk diajar posisi siapa kat atas, siapa kat bawah, kan? Lepas tu cerita tak perlu benda tu. Tetapi asasnya perlu tahu tentang zakar, tentang vagina, hubungan seksual tu bila zakar dimasukkan ke dalam vagina, perlu tahu sampai tahap itu. Ya, lepas tu kalau boleh lukiskan pula sperma tu macam mana bertemu dengan ovum. Rujuk pula video kat YouTube bagaimana persenyawaan pembiakan itu boleh berlaku from sperma dan juga ovum jadi zygote, perubahan-perubahan tu hingga jadi bayi. Kat sini sebab itu penting tadi dalam dimensi pendidikan seksualiti aspek spiritual. Apa-apa yang kita nakkan pada anak tu supaya dia kena ada batas-batas, halal haram, dosa pahala, jati diri, maruah diri. Kena sentiasa anak faham objektif kepada kita cerita tu hujung. That's why kat sini as a Muslim yang beragama Islam, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, bagaimana Tuhan menjelaskan tentang proses pembiakan. Ya, manusia diciptakan daripada tanah, kemudian tanah itu dijadikan air mani yang akan dipancarkan, dimasukkan ke dalam rahim. Okey, itu satu istilah dipanggil sebagai zygote. Okey, lepas tu jadi tulang belulang, dibungkus pula dengan daging kan. Jadi manusia jadi fetus. Di hujung ayat tu Tuhan sebut apa? Maha suci Tuhan, pencipta yang paling baik. Kat sini yang kita nak fahamkan anak-anak kita, bukan nak faham advance tentang seks berbanding kawan-kawan dia, tapi hujung tu hikmah dia adalah untuk faham Tuhan ni pencipta paling baik.
ahsanul khaliqin, pencipta paling baik. Apa paling baik? Manusia digunakan akal, fikiran, tangannya macam ni, tubuh badan macam ni, kemaluan macam ni. From sperm and ovum, you jadi become a human. Nampak tak betapa ajaibnya penciptaan Tuhan? Itu Tuhan ni pencipta paling baik. Jadi kita nak fahamkan sampai ke tahap itu. Kan? Dia berbalik kepada kepercayaan, belief tu sendiri. Apa jua agama pun akhirnya kita akan berbalik kepada penciptaan paling baik. Diri kita as a human, sebagai manusia yang dikurniakan akal seperti itu. Barulah dia tak terpesong lebih jauh. Betul, saya tak nafikan ads yang muncul bila main game. Diorang ni tengok pula TikTokers yang merapu tak habis-habis video entah apa-apa. Insta famous yang menjadikan model-model seksual ni untuk melariskan produk. Satu benda, ada ibu bapa yang merasakan dia perlu sekat. Dia perlu sekat anak-anak dia terdedah pada benda ni sehabis mungkin. Tetapi bagi saya, anak perlu didedahkan. Dalam masa yang sama, kita kena educate mereka. Contoh, Upin Ipin yang dilucahkan kat dalam YouTube. Kak Ros mengandung anak Tok Dalang. Kan? Lepas tu apa lagi macam-macam lah. Gambar Kak Ros boleh mengandung lah. Lepas tu Upin Ipin couple dengan Kak Ros. Apa? Aku rasa macam nak maki je orang-orang yang buat konten macam ni. Ada ibu ayah rasa janganlah anak aku jumpa, janganlah anak aku tengok benda ni. Tapi ada ibu ayah yang sepatutnya adalah, ya, dia panggil anak dia, dia search je video tu, dia tunjuk. Di sini, mama nak tunjuk. Cuba kakak tengok video ni. Ipin macam ni je. Kenapa dia orang buat macam tu? Elok tak buat macam ni? Kita dah educate dia, kita dah didik dia. Biar anak tu faham, benda ni tak elok. Okay, kalau lepas ni, ada keluar ads ke, benda-benda lucah ke kan, orang tak pakai baju, orang tak tutup aurat ke, apa yang kakak perlu buat? Tanya dia. Okay, beritahu dengan daddy, beritahu dengan mama, jangan klik pangkah. Kita kena tanamkan sampai anak faham seperti itu. Okay, sebenarnya saya nak beritahu, mana-mana budak yang terdedah awal tentang benda ni, bila dia dengar kawan dia cerita, bila ada orang cuba grooming, dia tak adalah terkejut sangat. Sebab dia dah tahu dulu. Yang menyebabkan budak rasa ingin tahu lebih lagi tentang benda ni, sebab selama dia hidup tak pernah dengar, tak pernah tahu. Itulah realiti macam kita ni generasi Y. Kenapa generasi Y dulu ada CD kan, ada pornografi seperti itu, sebab kita rasa ingin tahu. Tapi jangan tabiat buruk tu diteruskan lagi. Sebab hari ni nak beritahu, ketagihan pornografi ni bukan menyerang pada remaja, bahkan pada pasangan dah berkahwin sekalipun. Mewujudkan aktiviti swinger, bertukar pasangan suami dengan isteri orang lain. Lepas tu viral pula kena terjas, curang dengan isteri kat rumah. Macam-macam kita kan. Masyarakat kita ni kesian sangat rasa. Saya harap menjawablah soalan tu. Jadi itulah kunci di perbualan. Ya. Tapi perbualan tu perlulah sampai tahap, janganlah terlalu janganlah tulis nama dia. Saya nampaknya ada satu soalan dalam bahagian tepi ni. Baik, Chief Fairuz. Kita ada lagi soalan. Kita ada juga quick dalam raise hand dari Wani Syukur. Okey, Assalamualaikum Ahi. Saya Wani Syukur. Okey, saya nak tanya soalan. Macam mana kita nak react dan beri jawapan yang betul bila kanak-kanak ni tanya kita, kenapa orang dewasa tu tengok pun secara terbuka, tengok pornografi, video pornografi ke secara terbuka. Macam mana kita nak terangkan diorang? Itu je. Umur budak tu berapa tahun? Umur dalam lingkungan 6 hingga 12. Okey. Macam mana dia tahu orang dewasa tu tengok secara terbuka? Mereka mengadu sendiri. Macam Kisah tu. benar ke ni? Puan Wani kisah benar ke? Kisah benar. Ngomong betul lah mamat-mamat lelaki-lelaki ataupun yang orang dewasa yang tengok tu. Okey. Macam ni, untuk kita fahamkan seorang kanak-kanak, dia macam ni, banyak budak, reference dia kepada benda tu boleh buat atau tak orang dewasa. Kalau dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Sebab itu saya nak beritahu, kalau budak-budak ada terlibat dengan permasalahan sosial ni, 100% bukan kesalahan tu pada diri mereka. Kebanyakannya tu dia belajar banyak pada orang dewasa. Kenapa budak-budak mencarut? Kenapa budak-budak tunjuk jari tengah? Kenapa budak-budak sebut the harsh word, membuli? Banyak dia belajar benda tu daripada orang dewasa. Tu biasa kat cyber cafe. Okey, zaman cyber cafe dulu kan. Sekarang exam pornografi tak payah pergi cyber cafe. Dalam tandas kat rumah, atas sofa, dalam bilik.
Kata-kata tempat yang penting ada internet, ada VPN lagi. Okey, baik. Saya dah sebutkan pada sahabat yang tanya tadi kan berkaitan dengan pornografi. Kenapa orang dewasa buat macam ni? Okay. Satu benda kita kena fahamkan untuk anak-anak macam ni, kita sebut pornografi ni satu, ya, dia satu benda tak elok. Kan? Itu bahasa mudah untuk kanak-kanak kan. Sebab apa? Memaparkan orang yang tidak berpakaian, orang bogel, lelaki dan perempuan. Satu, lepas tu kita tanamkan pada dia, kita cakap, kakak abang suka tak kalau kakak tak berpakaian bogel orang lain tengok? Ataupun orang tengok gambar kita, kita hantar gambar bogel kita pada orang lain. Kita nak dia nampak benda tu salah. Dia kata tak suka, malu lah. Dia faham, ada perasaan malu. Tapi kakak faham tak? Mana-mana mereka yang dah ketagih, terangkan pula ketagih tu apa? Ketagih tu kalau dia tak tengok benda tu, dia tak boleh hidup lah hari tu. Dia rasa macam nak tengok. Cerita macam orang ketagih rokok, ketagih dadah. Cerita bahasa-bahasa yang mudah dengan dia. Kakak tahu tak kenapa dia orang boleh ketagih? Sebab mereka ni ada yang dah terjebak daripada kanak-kanak dan daripada zaman remaja. Kan? Walaupun dia tengok benda tu, dia rasa macam, aku tak kacau orang lain, aku tengok ni, hiburan-hiburan ni. Sebenarnya kakak tahu tak, Allah cipta kita ni, ada satu bahagian yang penting sangat. Apa nama dia? Otak. Orang yang tengok pornografi ni, otak dia rosak teruk kan? Kan kita tak payah cerita detail lah tentang dopamin ke, tentang bahagian depan frontal cortex yang rosak ke, kan? Bahagian itu kurang berfungsi, tapi kita sebut dia akan merosakkan otak. Macam mana merosakkan otak? Bila dia tengok video lucah, dia tengok perempuan yang tak berpakaian. Dalam real life dia tengok perempuan yang lain pakai tudung elok, apa dalam fikiran dia? Dia nampak orang tu tak berpakaian. Elok tak fikiran macam tu? Dia nampak pula perempuan ni pakai purdah, tutup semua. Tapi dia pernah tengok perempuan bogel, apa dalam fikiran dia? Dia mula visualize, dia cuba gambarkan, fantasi dia tu akan menggambarkan perempuan tu mula tak berpakaian. Elok tak fikiran macam tu? Kita guna benda-benda ayat yang simple saja. Ya? Dan akhirnya dia nampak kejelikan buruk dia. Lepas tu kita kaitkan, kakak tahu tak ada budak kat Malaysia ni, darjah 6 sebab tengok video lucah, dia boleh rogol seorang budak perempuan yang saya cerita di budak 16 tahun. Budak darjah 6 tu dengan budak 4 tahun. Ya? Lepas tu ada satu kes kat Sabah, budak darjah 5 rogol kakak sepupu dia darjah 6. Sebab ketagih dengan video lucah. Nampak tak bagaimana pornografi membentuk? Kenapa orang dewasa buat benda macam ni? Sebab ketika zaman kanak-kanak mereka ni, tak ada orang yang cerita keburukan benda ni. Tapi sekarang mereka dah besar. Kalau cakap sekalipun mereka tak nak dengar. Nampak tak benda macam tu? Lepas tu kita kata beruntunglah kakak dengan abang tanya benda ni awal. Sebab Acik Wani boleh cerita awal. Macam tu kan Acik Wani kan. Kalau abang kakak dah terjebak benda ni, tak ada siapa yang cerita, kesian kat kamu. Ya, jadi lepas ni kalau ada apa kawan cerita ke, nampak orang dewasa buat, bukan semua orang dewasa buat benda yang betul. Banyak orang dewasa mengajar budak-budak kecil benda-benda yang tak elok. Apa-apa, ya, refer dengan Cik Wani. Kalau ada orang cakap benda tak elok ke, orang tersebut perkataan lucah ke, bagi tahu Cik Wani. Kawan ada tunjuk jari tengah ke, sebut babi ke apa semua, bagi tahu Cik Wani. Nampak? Kita bina trust. Dan lepas sudah akan rujuk kita. Itu je cara nak sembang yang budak-budak. Kan? Tak adalah kita nak cerita terlalu ni. Wani Syukur TV ni ada channel YouTube ke? Ada TV pula perkataan kat belakang? Ada. Last. Oh ya, okey. Baik. Jadi konten tak lama lagi tu untuk topik. Tuan Guna kata, good morning sir, how to prevent young boys prevent from influence in gay sex. Now it's become common and some young kids forced to do it and become addicted to this. Okay, nak beritahu inilah bahana kepada gerakan LGBT ni. Saya secara personal, engkau nak jadi gay ke, engkau nak jadi lesbian ke, ikut engkau lah. Tetapi jangan jadikan ia satu normalisasi. You share kebahagiaan, share gambar-gambar yang sweet, bercium mulut dengan pasangan sama jantina. Ya, sebab itu dalam negara dia ada undang-undang. Dan bila dalam negara kita faham keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, as a Malaysian, kita kena ikut lah. Kalau you buat perbuatan berkenaan, dia dah melanggar daripada sudut undang-undang, baik undang-undang mahkamah yang civil ataupun mahkamah biasa dengan ataupun mahkamah syariah. Jadi kita tidak mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan berkenaan. Sebab itu dia agak benda ini perlu difahami daripada sudut undang-undang, daripada juga sudut segi agama. Kalau dia nak terlibat sekalipun, depends on you sebab terlalu banyak aplikasi untuk mencari pasangan ni. Sama jantina, ada Tinder, ada Grindr kan, ada Blue, macam-macam. Dan kenapa benda ni jadi satu benda yang common? Because ada
tulisan-tulisan, cerita-cerita yang berunsur seperti itu. Anime ataupun manga daripada Jepun, saya lupa apa istilah dia, tapi dia ada buat manga komik lelaki dan dia lukis gambar lelaki tu cantik, comel, buat hubungan dia, mereka nampak ada unsur-unsur sweet kat situ. Ini semua konsep-konsep untuk jadikan benda ni legalize, nak memastikan idea macam ni masuk dalam pemikiran anak-anak. Sebab itu saya sebutkan tadi, when we break satu benda yang dah ditetapkan, dia akan demand lebih lagi. Nak tak nak, saya nak sebutkan ya, pada anak-anak, kalau fahaman tentang benda ni, ya, mereka satu benda kita kena faham. Orang akan sebut mereka yang anti kepada kelompok ni adalah homofobia. Ataupun yang menentang Yahudi ni antisemitik. Dia adalah istilah saja. Tapi daripada segi moralnya, kita kena fahamkan anak ni jangan rasa takut kalau orang judge anak kita homofobia. Ya, sebab kita kembali kepada asas manusiawi itu sendiri. Okey, penerus generasi kena ada lelaki dan perempuan, sperma dengan ovum, bukan zakar dengan zakar, bukan vagina dengan vagina. Tetapi kita sebutkan, kita jangan membenci individu berkenaan, tetapi kita kena benci dosa yang dilakukan ataupun perbuatan berkenaan, sebab dia tidak kena dengan tujuan manusia itu diciptakan di atas muka bumi. Adam dengan Eve, Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Hanafi ke, bukan. Dia ada pasangan dia, lelaki dengan perempuan. Barulah kita dilahirkan. Tapi konsep yang seperti ini hari ini semakin bercelaru. Disebabkan idea-idea macam ni terlalu banyak masuk. Termasuk dah dalam siri Netflix. Netflix confirm ada adegan-adegan macam ni. Bila ternak 18 plus ke atas, confirm akan ada adegan macam ni. Jadi macam mana kita nak cuba influence anak-anak ni supaya tidak terjebak sampai ke tahap itu. Satu benda yang saya sebutkan untuk anak-anak yang masuk ke asrama, please selalu dah ingatkan mereka tentang benda, isu berkaitan benda ni. Sebab maaf cakap ya, di asrama terlalu banyak isu-isu melibatkan homoseksual bermula di sana. Terutama lelaki dengan lelaki. Ya. Senior panggil junior malam-malam hari, kemudian disuruh junior tu lancapkan dia. Tidur satu katil bersama, raba-raba pada belakang, lagakan kemaluan pada punggung kawan. Ni semua kes-kes yang real yang saya dapat. Kadang-kadang kawan tidur tengah pukul 2-3 pagi, dia pergi kat katil kawan dia pakai cable cut, dia seluk, dia pegang kemaluan kawan. Kawan tu tidur tapi dia rasa macam best pula, dia pelayan ni kan. Dan akhirnya bibit-bibit ni, dia awalnya dia macam MSM, bukan MSM. Dia timbul rasa seronok sama lelaki, tapi dia bukan lagi homoseks terus kan. Dia tak ada lagi sampai tahap declare as a gay macam tu, tak. Tapi itu permulaan bibit-bibit, termasuklah gurauan-gurauan menyentuh private part. So daripada awal, educate dalam sex education ni juga kena terangkan tentang benda ni lah kepada anak daripada awal. Ya, jangan terlibat dengan gurauan yang seperti itu. Kalau ada kawan buat, please say no, jangan sentuh kawan, ya, sama umur ke, mereka tu lagi muda pada kita ke. Kita nak melawan benda ni agak sukar ya, sebab benda ni semakin diterima oleh ramai. Sebab itu saya nak sebutkan, kalau benda dah semakin common, kita kena bermula didik pada anak kita pada awal. Termasuk tadilah yang kita sebut tadi berkaitan dengan apa itu seks kan. Bila kita sebut seks tu, anak perlu faham itu adalah hubungan lelaki dan perempuan, bukan lelaki dengan lelaki. Kalau lelaki dengan lelaki, liwat. Dan bila kita sebut tentang liwat, kita kat sini pun kita kena fahamkan mereka tentang STD, Sexually Transmitted Diseases, tentang penyakit kelamin yang boleh menyerang kepada mereka yang melakukan seks bebas ataupun hubungan homoseks. Okay, yang ada sifilis, ada gonoria, ada herpes, ada chlamydia, ada wart, ketuat, macam-macam penyakit-penyakit kelamin yang disebabkan. Okay, kita pula boleh berkongsi tentang data statistik berkaitan dengan betapa cepatnya merebak HIV di Malaysia akibat hubungan homoseks. Kan? Dulu orang hisap dadah bertukar jarum, tetapi bila jarum tu ada kempen pakai kondom untuk diberi kondom secara percuma, jarum suntikan tidak berkongsi, makin kurang. Ya, statistik kes HIV AIDS di Malaysia. Yang naik banyak adalah hubungan sama jantina.
Kena fahamkan pada mereka berkaitan dengan data-data statistik berkenaan, kaitkan mereka pula dengan sejarah-sejarah silam tentang Lut's people, kaum Nabi Lut ke, apa segala bagai yang boleh kita kuatkan dengan hujah. Supaya anak-anak ni di-influence dengan benda yang betul, walaupun idea-idea macam ni terlalu banyak masuk, tapi ya nak tak nak ibu ayah kena juga untuk educate pada awal. Tapi katakanlah suatu hari anak kita terjebak juga dengan benda ni. Nak tak nak, kita kena faham, ujian-ujian macam tu tak boleh berlaku pada keluarga kita sendiri. Sebab itu dalam sejarah, prophet, Nabi, ada Nabi yang anak dia sendiri yang tak nak ikut ni. Anak dia yang menerima benda-benda yang tak elok, tak nak ikut ayah. Begitu juga dengan kita. Macam mana kita educate anak kita pun suatu hari nanti bila dia dah makin besar, dah makin jauh dengan kita, akhirnya dia akan terjebak. Maka kita kena tanamkan pada anak, ya, ayah, ibu dah didik kamu dengan baik selama ni. Dah cerita tentang baik buruk, tentang cabaran meski. Tapi suatu hari nanti, kalau kamu jadi gay ke, kamu jadi transgender sekalipun, kami tak akan buang kamu. Ingat, rumah ini sentiasa terbuka untuk kamu kembali. Kami akan terima baik buruk anak kami. Dia kena sampai tahap ada pemikiran seperti itu. Sebab mak ayah kena faham betapa rencamnya dunia pada hari ini untuk anak-anak kita hidup. Kita pun serabut kepala, apatah lagi budak-budak yang akan membesar suatu hari nanti. Wallahualam. Ya, itu sajalah. Ya, dah lebih 24 minit dah ni. Wallahualam. Saya serahkan kembali pada moderator. Kalau ada apa-apa soalan, boleh rujuk saya kat social media lah. Cari je Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Facebook, Twitter, saya tulis lah. Okay. Baiklah Encik Fairuz, ada banyak audience nak tanya soalan. Better untuk audience kita rujuk di social media Encik Fairuz untuk maklumat selanjutnya ataupun soalan-soalan selanjutnya lah berkaitan dengan kita punya topik ke atau luar topik ke. Boleh je minta konsultansi daripada kita punya speaker hari ini. Baiklah, majlis kita diteruskan lagi dengan tayangan video oleh AJK Technical. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Billy suka bermain-main di kawasan rumahnya. Suatu hari, ayah saudara Billy iaitu Uncle Jim datang ke rumah. Uncle Jim mengajak Billy berjalan-jalan menaiki kereta. Mereka melalui satu kawasan yang sunyi dan tiba-tiba Uncle Jim memberhentikan keretanya. Uncle J kemudian menunjukkan kamera barunya. Tiba-tiba, Uncle J membuka baju Billy dan mengambil gambar Billy. Uncle J meminta Billy untuk tidak bagi tahu sesiapa pun mengenai perkara itu. Kemudian, Uncle J menghantar Billy pulang semula ke rumah. Billy keliru dan memberitahu apa tersebut yang terjadi. Ayah Billy terkejut dan marah. Kemudian telefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Uncle Jim berjaya ditangkap oleh polisi. Ingat ya adik-adik, jangan biarkan sesiapa pun mengambil gambar adik-adik tanpa pakaian. Jika ia berlaku, beritahu kepada ibu bapa atau pejabat. Suatu petang, Lily, Nur dan Atan bermain di taman permainan berdekatan rumah mereka. Sedang mereka bermain, Atan mengajak Nur ke tempat yang agak tersembunyi. Dengan tiba-tiba, Atan cuba mencium dan meraba Nur. Kerana terkejut, Nur menjerit dan melarikan diri dari Atan. Nur memberitahu Lily mengenai kejadian tersebut. Lily memberitahu Nur mengenai zon larangan sentuh yang dipelajarinya di sekolah. Terdapat bahagian badan tertentu seperti mulut, dada, kemaluan dan punggung yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun. Nur dan Lily kemudiannya memberitahu ibu Nur mengenai kejadian tersebut. Lalu, ibu Nur menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Ingat ya adik-adik, jika ada mana-mana bahagian badan adik-adik disentuh oleh seseorang, jerit dan lari. Kemudian, bagi tahu kepada rakan yang dipercayai, ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut.
Baiklah, terima kasih atas tayangan video sebentar tadi. Sebelum penutup, saya ingin volunteer daripada ahli kumpulan kami untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fairuz atas perkongsian yang sangat hebat hari ini yang akan berguna bukan saja untuk ibu bapa, malah untuk generasi muda sekarang, untuk upcoming future lah yang akan jadi rumah tangga untuk generasi yang akan datang kan. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengakhiri majlis ini dengan bacaan pantun ya. Baiklah, 12 daerah janji bertemu sebagai bekalan mengisi minda. Baiklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jemputan yang hadir dan kami memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang kami mengendalikan program ini. Semoga kita semua berjumpa lagi dalam program akan datang. Sebelum live group ni, saya menjemput semua orang untuk sesi pengambilan gambar ya. Ini untuk collect kita punya memories lah, sebagai kita punya memories ya. Boleh tak semua tolong buka kamera anda untuk screenshot kita punya print screen kita punya ni. Google Meet ni. Silakan audience bukakan kamera anda. Baiklah. Okay, kita print screen ya. AJK Technical, get ready. Okay, 1, 2, 3. Baiklah, 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua. Okay, itulah saja daripada kami. Terima kasih sangat-sangat Encik Fairuz atas perkongsian tadi. Okay, baiklah kita boleh live group ni. Terima kasih sangat-sangat yang join kita punya program pada pagi ini. Thank you semua.